Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teacher. Okey, kita mulakan kelas dengan bacaan doa penarah hati. Okey, sebelum ni teacher minta awak salin nota berkaitan dengan indeks kan? Ada beberapa nota lah, lebih kepada basic ataupun asas indeks. Okay, so hari ni teacher terangkan sedikit sebelum kita masuk kepada konsep indeks. Okay, tata tanda indeks. Indeks ni sebenarnya kita dah belajar. Awak dah belajar dan dah biasa dah terdedah dengan indeks ni. Cuma dulu kita tak panggil sebagai indeks. Kita panggil dia, kita sebut dia sebagai kuasa. Tapi sebenarnya benda yang sama je lah. Sama je. Cuma indeks ni dia ada lanjutan sedikit iaitu kita akan belajar konsep berkenaan dengan indeks ni. Ataupun kita belajar berkenaan bagaimana untuk menyelesaikan soalan menggunakan shortcut yang kita belajar dalam tajuk satu ni lah. Okay. So untuk tata tanda ni, ini adalah tata tanda bagi indeks iaitu ada A dan juga N. A ni ditulis dalam saiz yang lebih besar berbanding dengan N kerana A ni merujuk kepada asas. Okay, asas maksudnya A ni ditulis dalam saiz yang besar sedikit berbanding dengan N dan A ni mewakili apa-apa nombor ataupun sebutan algebra lah. Alright. Maksud teacher, A ni boleh jadi 12, boleh jadi 100, boleh jadi 7, boleh jadi X, boleh jadi apa-apa apa-apa nilai di nilai A ni. Okay, manakala N juga sama, apa-apa sebutan algebra ataupun nombor. Dan cara penulisan dia N tu mesti bersaiz lebih kecil dan berada di atas kanan atas. Okay, berada di kanan atas A ni. Okay, N ni ialah indeks. Indeks tu sebenarnya kuasa lah. Kita dah belajar dah. Masa tahun 1 kita belajar dah. Kuasa 2, kuasa 3 ni. Cuma kuasa untuk indeks ni dia bukan limit kuasa 2 dan kuasa 3. Dia banyak jenis kuasa, banyak kuasa lah. Boleh ada di apa-apa nilai pada indeks tu. Alright. Anda sedia tahu bahawa 4 kuasa 2 sama dengan 4 darab 4 dan 4 kuasa 3 sama dengan 4 darab 4 darab 4. Okey, 4 kuasa 2. Bila kita belajar tentang, bila kita dah belajar tentang kuasa-kuasa tu sebenarnya pengulangan nombor. Kita darab dia beberapa kali. Kita ulang nombor tu berapa kali. Contohnya 4 kuasa 2 tu sebenarnya pengulangan nombor 4 sebanyak 2 kali. Okey. Manakala 4 kuasa 3 tu maksudnya pengulangan nombor 4 tu sebanyak 3 kali. Dia tak boleh nombor lain. Contohnya 4 darab dengan negatif 4. Darab dengan 4 tak boleh salah. Dia mesti nombor yang sama. Contohnya 4 kuasa 3 tu, 4 kuasa 3 tu kan. Maksudnya kita akan ulang 4 tu sebanyak 3 kali lah. 4 darab 4 darab 4. Berulang sebanyak 3 kali. Dia bergantung kepada nilai indeks tu. Make sure ada nota dan juga ada pensel di depan awak supaya awak boleh tulis apa yang teacher terangkan ni. Jangan dengar saja je. Okey, yang ni yang teacher minta juga awak buat sebelum ni, betul tak? Betul. Betul tak kelas? Betul. Yang ni teacher bagi benda kejap 3. Ya, teacher bagi. Okey, kita belajar dah tentang penerapan berulang. Kita tukar, tulis penerapan berulang berikut dalam bentuk indeks. Daripada penerapan berulang ni, kita tukar jadi indeks. So, ni jawapan dia. Contohnya A, 5, kita tengok dia berulang sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 5 kuasa 6. Kalau F ni, N darab N ni berapa kali? 8 kali kan? So, N tu kita kuasa dengan 8. Cuma teacher nak tekankan sedikit,
cara nak menulis kalau nombor tu ialah nombor bulat positif 5. 5 dia 5 kat sini setakat ni 5. 5 ni tak boleh letak dalam kurungan. Tetapi kalau melibatkan nombor perpuluhan ataupun pecahan atau nombor negatif, teacher harap sangat awak tulis pastikan nombor tersebut berada dalam kurungan. Okay, soalan B ni 0.3 ni dia kita pastikan kita menulis tu biar 0.3 tu duduk di dalam kurungan. Okay, so 0.3 kita akan kuasakan dengan 4 lah. Dia berulang sebanyak 4 kali. Soalan C pun sama, kita ulang sebanyak 3 kali. So letaklah negatif 2 tu dalam kurungan dan kuasakan dia dengan 3. Okay, D pun sama, dia ulang sebanyak 5 kali. So that's why kita punya jawapan tu kita dapat 1/4 kuasa dengan 5. Okay. So yang ni, A kuasa dengan N sama dengan A darab A darab A darab dot. Kita kena pasti N tu sebagai faktor dan juga A tu tidak boleh sama dengan sifar. Kenapa tidak boleh sama dengan sifar? Kenapa asas dia tidak boleh sama dengan sifar? Okay, teacher nak awak tekan kalkulator awak. Cuba tekan kalkulator awak. Kalau sifar, beritahu. Siapa boleh bagi tahu dia dapat berapa? Tekan kalkulator. Berapa? Mac arrow. Mac arrow. Error. Tak dengar. Berapa? Mac arrow. Okay. Awak dah dapat kan? Betul. Awak dah dapat. So dia akan jadi make error. Ataupun kita cuba nombor lain. Apa sama, dia akan dapat sifar ataupun make error lah. So maksudnya dia tak dapat nilai, apa-apa nilai. Akan berlaku make error. Maksudnya tidak valid. A tu dia tidak boleh jadi sifar sebab tidak valid. Dia boleh jadi nombor negatif, dia boleh jadi nombor positif. Tapi tidak boleh jadi kosong. Dia boleh jadi sifar. Yang ni teacher dah minta dah awak buat. Selesaikan soalan ni, lengkapkan jadual di bawah dengan asas atau indeks bagi nombor atau sebutan algebra yang diberi. Contohnya kita tengok pada X. So X dia, X tu berada pada asas. So kalau kita tengok pada pilihan jawapan, pilihan yang dibagi ni, yang mana yang merujuk kepada asas X? Kalau asas X, dia punya indeks dapat berapa? Ada berapa?
20. Ya, betul. So kita kena pastilah asas dia yang mana, indeks tu yang mana. Mesti tally. Yang ni pun awak buat dah. Okay, nyatakan pendarapan berulang berikut dalam bentuk indeks. Yang ni dia bagi kita pendarapan ulang, kita kena tukar kepada indeks. Yang ni pun sama macam kita bincang tadi. Kira sahaja dia ulang sebanyak berapa kali. Okay, kalau soalan D ni dia ulang sebanyak 5 kali. So negatif M mesti kita kuasakan dengan 5. Okay, yang ni dia suruh kita tukar pula daripada indeks kepada pendarapan berulang. Contoh 3N kuasa 5 ni. So dia akan jadi, sorry. Yang ni bukan. Okay, yang ni so negatif M tu. Okay, yang ni sorry. 3N kuasa 5 ni. So awak kena ulang lah. 3N tu mesti ulang sebanyak 5 kali. Tukar pada indeks tu kepada pendarapan berulang. Bagaimanakah anda boleh menukar sesuatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks? Okay, yang ni kita nak tukar jadi asas yang diberi. Dia nyatakan dah dia nak asas macam mana. So yang ni. Okey, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. So bila disebut asas 2, maksudnya dia mesti nombor dia tu, contoh A Okey, ni asas 2. Contohnya, 2 ni kita nak tukar, kita nak buat supaya dia jadi jadi asas 2. Dia punya indeks tu tak apalah indeks dia tu berapa. Cuma pastikan asas dia tu mesti asas 2 dan nilai dia mesti kita akan dapat 64. So cara yang ni nak selesaikan soalan ni awak mesti try and error lah maksudnya. So guna kalkulator awak tu. Okay ni. Awak kena cuba. Contohnya 2. 2 ni kan dia punya indeks, kita punya asas tu kita kena guna 2 kan. Sebab tu kita terus je tekan 2. Kuasa tu awak kena tukar. Okay, tukar supaya kita punya nilai bawah dia tu kita akan dapat 64. So contoh 2 kuasa dengan 3 dapat dok 64. Cuba try dapat berapa? 2 kuasa 3 dapat berapa? 8. Dapat 8. So bila dapat 8 you dok valid. Tak boleh lah. Okay, kita up lagi. So dok valid. Kita cuba pula 4. Dapat 16. Dok boleh juga kan? So kita try lagi. 2 kuasa 5. Dapat tak?
2 kuasa berapa dapat 64? 2 kuasa 6. 2 kuasa? 2 kuasa 6. So kena try 2 kuasa dengan 6. So awak dapat 64. Bermaksud soalan yang tadi tu kita boleh tukar dia jadi asas 2 berkuasa dengan 6. So ni jawapan dia. Jawapan B pula. Untuk B pula. Dia suruh kita guna asas 4. So tulislah siap-siap 4. Sebab memang kita kena pakai asas 4. Tak boleh lah tukar jadi asas lain. Okay, asas 4 tu try 4 kuasa dengan berapa dapat 64? 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. Okay, terima kasih. 4 kuasa 3. So jawapan dia 4 kuasa 3. Okay, soalan C pula. Okay, 8 kuasa berapa dapat? 8 kuasa 2. 8 kuasa 2. 64. Agak gini ni pula penuh jangan ni sekolah ni. Dia sunyi lah. Okay. So dapat selesai soalan. Itu. Ada soalan? Ada. Ada soalan? Ngantuk ke? Tengah baring ke? Okay. Kalau boleh awak peganglah pen atau pensel. Cuba. Jangan dengar saja. Biar cuba bawa faham. Yang ni pun boleh cuba ni. Okay, yang ni boleh cuba juga. Okay, 32 per dengan 3125 kita nak tukar supaya dia jadi asas 2/5. So, kita try lah. Okay, try. Tekan 2/5, letak siap-siap dalam kurungan sebab tadi teacher ingatkan dah kan. Kalau pecahan pastikan ia duduk dalam kurungan. 2/5 kita kuasakan dengan 3 contohnya. Okay. Tak dapat lagi, betul tak? Dan nilai dia lebih kecil berbanding dengan 32 per 3125. So kena tukarlah. Tukarlah. Tukarlah lagi. Jadi asal 4. Tak dapat. Cubalah lagi. Okay, nampak tak? Sama tak? Sama kan? So bila sama maksudnya nilai yang nilai indeks yang kita boleh letak di situ adalah 5. So dia jawapannya akan dapat 5. 2/5 kuasa dengan 5. So kita try, kita tulis lah. Kita punya jawapan tu. Okay, 2/5. Kuasa dengan 5. Selesai. Okay, ada apa-apa soalan? Kok ada yang nak tanya? Tak faham ke?
Ada soalan? Okey, kita terus. Okey, bagaimanakah anda boleh menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks? Okey, yang ni dia minta kita selesaikan soalan menggunakan kalkulator. Okey, hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Kita terus kepada latihan. Okey. Fatih makan dah Fatih. Ya, makan dah. Ya, Syuhada. Syuhada tanya soalan. Kenapa? Okey. Okey, yang ni dia minta kita guna kalkulator. Teacher nak awak sama-sama tekan kalkulator. Macam mana kita nak selesaikan soalan yang pertama. Soalan A dapat berapa? Sekejap awak Okey, nampak tak kalkulator teacher share? Nampak. Okey, sekarang teacher nak awak buka buku teks. Muka surat 6 Muka surat 6. Uji minda 1.1C. Kita nak hitung nilai bagi setiap nombor berikut menggunakan kalkulator. Sebab apa? Sebab ada student yang dia belum mahir lagi guna kalkulator. Kalkulator ada tapi tak kerti nak guna kan. So, hari ni teacher akan ajarlah berkait dengan kalkulator ni macam mana kita nak selesaikan soalan mudah. Soalan mudah lah. Okey, soalan mudah menggunakan kalkulator. So, soalan yang pertama 9/4 kan. So, tekan terus lah kalkulator 9/4. Kat sini kalau perhatikan dekat sini tidak ada kuasa 4 tau. Kalau kat sini kita perhatikan dekat atas ni yang ni merujuk kepada X kuasa 3. Yang atas cara nak bagi dia berfungsi kita kita tekan shift tekan yang ni terus dia keluar kuasa 3 tu kan. Ataupun kita nak bagi nak tekan kuasa 2 terus je klik yang ni yang klik button X kuasa 2 ni terus dia keluar kuasa 2 tu. Tetapi kalau melibatkan indeks selain daripada kuasa 2 dan kuasa 3, awak kena guna function yang V ni. V ni. Okay. So kena tekan hak tu.
So cara dia, 9, tekan button ni, tekan nombor 4. So kalkulator kita akan faham kita sedang menyelesaikan soalan 9 kuasa 4. Kuasa 4. So dapatlah jawapan dia 6,561. Okay. Soalan B. Cuba sesiapa siapa nak beritahu jawapan untuk B dapat Boleh. berapa? Negatif 1024. Berapa? Negatif 1024. Okey. Terima kasih. Kita tekan. Salah. Cara nak selesaikan ni, awak pastikan duduk dalam kurungan. Negatif 4 tu pastikan duduk dalam kurungan. Barulah kita tekan kuasa. Okey. Kuasa 5. Sama dengan, negatif 1024. Terima kasih yang menjawab soalan tadi. Siapa jawab soalan tadi? Saya Anis Nadira. Anis. Okey, Anis Nadira, terima kasih. Soalan yang seterusnya. Soalan mana? Yang tak ada soalan C sampai H yang mana awak rasa perlu bincang? Soalan D ada masalah tak? C, D? C? 2.5 kuasa dengan 3. So jawapan dia awak akan dapat 15.625. Okey, kalau kat sini dia ada, awak akan dapat lebih daripada 6 ataupun 5 perpuluhan, memadai ambil 4 memadai ambil 4 titik perpuluhan. Kalau yang ni jawapan dia 15.625, so salinglah semua. 15.625 jawapan dia. Okay. Seterusnya, soalan D tu mudah je. Soalan E, 3/8. 3 per, macam mana nak tekan per? Siapa boleh beritahu? Per tu yang mana? AB versi. Ha? AB per C, betul. 3 per dengan 8 tutup kurungan. Oh lah, banyak kali pula tubik. 3/8 kuasa dengan 5 tutup kurungan. 3/8 tutup kurungan kuasa dengan 5. Awak akan dapat jawapan dia 243 per dengan 32,768. Okay. Soalan H. Soalan H. Kalau melibatkan pecahan bercampur, dia tetap kena guna AB per C ni awak. So cara dia, tiru sebiji-sebiji. Buka kurungan, lepas tu letak negatif. Yang ada button kurungan nak tolak dalam kurungan ni, ini merujuk kepada negatif Jangan guna hot tolak ni. Tolak ni salah. Guna yang dia dah bagi dah, spesifik dia dah bagi dah negatif tu, guna button yang ni. So negatif 2 per 1 per 3 tutup kurungan. Okay. Kuasa 3. Okay, berapa jawapan dia?
12/19/27. Ya Syifa. 12. 19/27. Negatif 12. 19/27. Terima kasih Syifa. Okay, so faham lah ni soalan kan macam mana nak susahkan nak mencari nilai menggunakan kalkulator. Okay. So untuk soalan yang seterusnya, yang dia ajar step by step kan. Maksudnya kalau awak rasa kurang faham, awak boleh merujuk je dalam buku teks tu. Muka surat 6, ditunjuk step by step macam mana kita nak guna kalkulator. Okay. AB pasti kalau melibatkan nombor soalan tadi yang D yang teacher ajar tadi tu, macam mana nak tukar jadi pecahan bercampur menggunakan kalkulator. Maksudnya awak kena guna 2 kali lah. Tekan 2 kali button AB pasti tu. Okay. Soalan E ni pun sama. Kalau negatif yang teacher ajar tadi, guna button yang dia dah bagi dah. Button negatif tu. Okay. Kuasa pastikan guna yang V terbalik ni. Ni memang function untuk V terbalik, untuk kuasa lah. Right. Okay, so kita nak fokus kepada hukum indeks. Hukum indeks, apa yang dimaksudkan dengan hukum indeks ni? Hukum indeks ni sebenarnya dia ada beberapa. So sebelum kita belajar kesemuanya, sebelum kita belajar berfokus hukum indeks apa yang kita belajar hari ni, teacher nak tengok pada peta dia. Sekejap macam ada peta dia. Sekejap teacher ada post dekat dalam grup awak peta konsep yang kita akan belajar. Maksudnya itu adalah overall lah benda yang kita akan belajar untuk bab 1 ni. Teacher cover tu terang untuk matematik memang teacher akan bagi banyak latihan. Masa PDPR ni je teacher bagi kurang. Sebab matematik awak dah boleh tertinggal 1 hari pun latihan matematik. Kalau nak dapat A, setiap hari awak kena buat latihan. Tak boleh tertinggal 1 hari pun. Let's say lah hari ni awak belajar, esok awak belajar. Tak boleh. Awak akan lost lagi, teringat. Tahu tak? Setuju tak? Betul. Memang matematik boleh. Kalau awak ada yang dapat A, Max. Ada tak yang dapat A, Max? B? C? Senyap lah ke? Aku dah ingat dah. Aku dah ingat dah. Dapat berapa? Paling tinggi berapa? A ada yang dapat kat sini, kat kelas ni. Ada ke tak ada? Tak ada.
Ada B, C lah. Yang paling tinggi C lah kelas ni. Biasa sededah kelas awak C. Yang C paling tinggi. Teacher nak kejap tak tunjuk segi. Sekejap senang share entire screen. Okay, yang ni yang teacher nak terangkan, nak go through je. Berkait dengan peta konsep. Nampak kan? Nampak. Okay. Ni peta konsep ni dia ada pada muka surat 28 buku teks awak. Apa yang awak akan belajar berkait dengan indeks ni. Indeks ni kalau yang step pertama kita kenal A kuasa dengan N, A tu apa kan, indeks tu apa. Secara umumnya A kuasa dengan N tu awak dah biasa dah jumpa masa tertan 2, tertan 1 kan. Yang basic mula tertan 1 lah kita belajar kuasa 2, kuasa 3. Okay. Tetapi indeks ni dia ada lanjutan dia. Lanjutan tu yang penting sebab apa? Dia membantu awak untuk mengira soalan matematik dengan lebih cepat. Lebih cepat tu tujuan kita belajar indeks. Kita belajar selesaikan soalan dengan lebih cepat. Kita memahami 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 shortcut. Okay, 6 shortcut berkait dengan indeks ni. Hari ni kita akan fokus kepada pendarapan yang ni lah. Yang ni yang teacher sempat rasanya hari ni. Kalau sempat teacher ajar pembahagian. Tapi sebenarnya benda yang lebih kurang je. Pendarapan dia punya operasi dia darab lah kat situ. So bila dia punya operasi dia darab kat sini, kalau operasi dia darab dan asas dia sama, okay, dia punya syarat dia mesti kita tengok asas dia sama tak. Kalau asas dia sama kita boleh guna shortcut ni. Kalau tak sama awak tak boleh guna shortcut ni. Okay, so step pertama yang kita perlu kena pasti tengok dulu, tilik dulu kita punya asas tu. So kalau asas dia sama kita boleh guna shortcut. Apa dia shortcut dia? Shortcut dia bila asas dia sama, indeks dia kita boleh tambah. Okay, kita boleh tambah. So kita tulis je sekali A, M tu kita tambah dengan N. M tambah dengan N. Contoh yang dibagi ni 2 kuasa 3 kita darab dengan 2 kuasa 5 kan. So bila 2 dengan 2 kat sebelah tu sama, so memadai tulis satu kali saja 2. Kuasa dia tu boleh ditambah. So awak akan dapat 3 tambah 5. So 2 kuasa 3 tambah 5 awak akan dapat jawapan dia 8. Okay, 2 kuasa dengan 8. Itu. Faham? Kebela. Faham berapa? 20%? 70%? Nampak dah sikit-sikit kan? Nampak sikit-sikit lah benda yang kita nak terangkan pada awak ni. Dia lagi nampak kalau kita cuba buat. Kalau dengar saja memang tak faham. Matematik memang gitu. Awak dengar saja. Saya rasa 10% cukup. Yang awak faham betul. 10% je. So tak faham tau. So kena buat. Cuba buat. Sekejap teacher bagi tunjuk satu slide. Okay, yang ni yang tadi lah. Okay, kalau dia sama 2 kuasa dengan 3 ni sama dengan 2 kat sebelah ni, 2 dengan 2 asal dia sama, so kita boleh permudahkan. So dia akan jadi 2 kuasa 3 tambah dengan 4. So dia akan dapat 2 kuasa 7. Okay, yang ni sekejap kita tengok lain. Okay, yang ni. Ringkaskan setiap yang berikut. A, 7 kuasa 2 darab dengan 7 kuasa 3. Dapat berapa rasa-rasanya? 7 kuasa 5. 7 kuasa 5. Kenapa dapat 7 kuasa 5?
2 tu tambah dengan 3. Ya, betul. 2 kita tambah dengan 3. Ni, sekejap teacher nak terang. Okey. Yang ni, yang pertama soalan A. Tukar sikit, kita tukar sikit. Mana? Allah. Tak jumpa pula. Okey, soalan yang A tu. Siapa jawab tadi? Saya, Siapa saya? Amna. Amna, okey, terima kasih Amna. 7 ni, tulis sekali je. Memadai tulis satu kali saja 7. 2, kita tambah dengan 5. 2 tambah dengan 3. 2 dapat jawapan dia. 7 kuasa 5. Okey. Ni bila disebut ringkaskan kan, soalan tu disebut ringkaskan memadai, stop sampai dekat kuasa. Maksudnya tak perlu lah letak tekan kalkulator tu. 7 kuasa 5 dapat berapa pula? Tak payah ha. Bila disebut ringkaskan tu maksudnya kita ringkas sekadar sampai dekat indeks sahaja. Faham tak? Sebenarnya matematik ni dia punya soalan tu sebenarnya dia mewakili benda yang dia nak. Sebab dia bukan orang. Orang yang buat tu orang yang buat tu yang gubal soalan tu dia tak kawak secara lisan, tapi dia sebut menggunakan ayat-ayat yang dia berikan lah. Contohnya soalan ni ringkaskan. Dia sebut ringkaskan maksudnya kena ringkas sampai dekat sini je. Jangan pada pandai pergi tukar 7 kuasa 5 tu dapat berapa? 35 contohnya. Sorry. 35 dah. 7 dapat 5 kan? Tak boleh tukar. Jangan tukar jadi nombor bulat, tak boleh. So sekadar memadai tulis 7 kuasa 5 je. Alright. Soalan B. Okay, yang ni 0.2, 0.2, 0.2 kan. Awak tukar 0.2 tu. Okay, 0.2 tu. Sebab dia sama kan, dua-dua kan. So 0.2, 3 tu sama kan. 0.2, letak kurungan. Okay, 2, 4, 5. Ada 3 kan. Kita biar 3 pun. Tambah je lah 3 kali. Tak ada masalah pun. 2 tambah 4 tambah 5. Okay, siapa boleh kirakan dapat berapa? 11. 11 pandai. Kuasa 11. Okay, soalan C. 2 K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Kalau kita tengok sini ada 2K. Kan? Sini ada 2K. Sini ada 4K. Okay, 2K, 4K. So kalau kita perhati kat sini, memanglah awak nampak 2 tu tak sama dengan 4, betul tak? Betul. Teacher tolong sebut lah. Awak tanya, teacher sebut seorang. 2 dengan 4 ni tak sama. Tetapi untuk kes soalan C ni, dia lain sikit dengan soalan A dan juga B. Sebab A, dia ada single asas. Iaitu ada 7 sahaja. B pun sama, 0.2. 0.2 je. 0.2 je. Kan? Soalan C special sebab dia ada 2. Dia ada 2K, 2 dan juga K. Yang kedua 4 dan juga K. So bila dia ada 2, ada nombor dan juga sebutan algebra, bermakna yang menentukan asas dia sama atau tidak adalah sebutan algebra itu.
Untuk kes kita soalan C ni 2 dan 4 tidak memberi apa-apa tidak memberi apa-apa kesan lah. Maksudnya bukan ianya menentukan asas kita sama atau tidak. Yang menentukan asas kita ialah K. So awak fokus kepada sebutan algebra dia. So K, kat sebelah ni ada K juga kan. So soalan C ni dia punya asas dia sama lah maksudnya gitu. So bila dia punya asas dia sama, okay, kita dah faham dah dia punya asas dia sama. Okay, selesai dah lah. Kita dah menentukan dah memang boleh gunalah konsep indeks yang kita belajar ni. Cuma yang mengelirukan awak adalah 2 dengan 4 norm dia. Kan? Takkan nak ubah, nak padam je tak boleh. So cara dia awak kena kena selesaikan soalan 2 dengan 4 tu menggunakan operasi asal dia iaitu darab. So cara dia kumpulkan setempat 2 dengan 4 ni. Ibaratnya macam awak abaikan kejap K kuasa 2 tu dengan K kuasa 3 ni. Faham tak? Kita abai kejap contoh teacher letak ni tau. Semai tutup sikit. Ya gitu. Ibaratnya kita had kejap. Nak tengok bila kita tutup kejap macam ni kita nampak 2 dengan 4 je kan. So 2 dengan 4 tu kita kena darab. Okay, 2 darab dengan 4. Tidak bolehlah guna macam indeks tu. Kita tambah tak boleh. Itu indeks je. Kita boleh tambah. Kita daripada darab itu jadi tambah. Kalau asas, tidak boleh. Kita memang kena guna operasi standard. Okay, 2 darab dengan 4. Okay. Faham tak sampai sini? Faham. Lepas tu, padang mula. Janganlah buat permanent tu. Kita tutup sekejap je. Okay, lepas tu bila dah kita tulis dah 2 darab dengan 4, K tu kan kita belajar dah untuk A dengan B. Kalau diulang sebanyak 10 kali pun, kalau dia punya asas dia sama, tulis sekali je. So tulislah sekali je K kat situ. Okay, lepas tu 2 dengan 3. Bila dia punya asas dia sama, kita boleh tambah indeks tu. So 2 kita tambah dengan 3. Okay, sama dengan 2 darab dengan 4 dapat berapa? 8. Okay, dapat 8. Tekan kalkulator kau ke? So, tekan kalkulator lah. Teacher awak gigit nak ngajar. Teacher nak suruh awak diri tu. Teacher nak awak baca sifir tu sebelum masuk kelas teacher. Acik awak gitu? Acik je. Acik je. Baru best. Ingat dalam kepala sifir tu. Okay, Teacher. 8K. Ya. 2 tambah 3, 5. Salah. Koyak dah. Koyak dah. Cakap banyak kan pun. 5 Terima kasih. 8 kuasa 8K kuasa dengan 5. 2 tambah dengan 3. Jangan 2 darab 3 yang salah. 2 tambah dengan 3 kuasa 5. Okay. So ni selesai lah. Itu soalan C tu. Okay, soalan D tak? Macam mana nak selesaikan soalan D? Tiga M kuasa 4 darab 1/6 M kuasa 5 darab 12M. Siapa boleh kira, tolong kira kejap. Lepas tu post kat dalam group. Teacher nak present. Teacher bagi 5 minit. Soalan D. Kalau ada yang nak tanya soalan boleh tanya dalam group. Ataupun pesan dia teacher. Saya bagi 5 minit. Selesaikan soalan D.
Boleh tak? Kelas. Ada masalah tak? Siapa buat dah kat tangan? Tak, maksud teacher siapa yang sedang buat kat tangan? Okey. Anis buat dah. Tengah buat Alia. Fatih. Itu siapa lagi ni? Sofia. Yang lain? Samia? Anissa buat dah. KCP. Kishifa. Fasha. Itu kan apa? Okey, walaupun aku notification Anis ada hantar. Okey, kita buka jap Telegram teacher. Okey. Okey, untuk soalan ni. Sama tak dengan awak? Ni Anis yang buat ni. Terima kasih Anis. Sama-sama. Betul ke tak cara Anis buat tu? Betul Betul untuk kiraan asas dia. Iaitu Anis kumpulkan 3, 1/6 dan juga 12 tu. So 3 darab 6, 3 darab dengan 1/6 darab dengan 12. So dapat 6 kat situ. And then Anis dia tambah, dia tulis sekali je M, betul M. Dan dia kumpulkan dia punya indeks, so 4 kuasa dengan 5, so 4 tambah dengan 5. Betul. Cuma ada satu lagi indeks yang Anis terlepas pandang untuk tambah. Siapa boleh bagi tahu teacher? Kat mana 1. indeks setinggal tu? Pandai. 1. 1 sebab apa? Sebab dekat 12M ni, 12mm tu sebenarnya dia ada kuasa 1 dekat situ. Okay. Memanglah 12 tu ada kuasa 1 juga. Tapi 12 tu tidak mempengaruhi asas kan, betul tak? Yang teacher kata tadi, teacher duk ulang-ulang sebut tadi, kita bila dia ada gabungan huruf dan juga sebutan algebra, kita akan fokus kepada sebutan algebra untuk menentukan kita punya asas tu sama atau tidak. Maksudnya kita akan tengok M tu kuasa dengan berapa, M kat sini kuasa dengan berapa, M kat sini kuasa dengan berapa. So M kat sini kuasa dengan 1. So Anis kena tambah satu lagi dekat sini.
4 tambah dengan 5 tambah dengan 1. So jawapan dia kita akan dapat 6 tambah 6M kuasa dengan 10. 10, betul. Terima kasih Anis dan kawan-kawan yang lain lah yang sedang mengira tu. Sebab itulah experience. Kesilapan semasa belajar tu perkara biasa dan teacher lagi suka kalau awak tersilap semasa belajar dalam kelas lah. So awak boleh betulkan lalu apa kesilapan awak. Okay. Selesai soalan D ni. Okay, kita tengok yang tadi tu. Okay. D ni. So jawapan dia kita akan dapat 6M kuasa 10 sebab dekat 1 tu. Yang ni yang teacher kata tadi. M tu dia ada kuasa 1 kat situ. Sebab tu kita dapat 10. Okay, bagaimanakah anda boleh mempermudahkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang berlainan? Yang tadi yang kita belajar tadi, dia hanya ada satu je asas yang sama. Contohnya mak tadi ni. Contohnya ni 7, ada satu je asas 0.2. Satu je 0.2. Yang ni pun sama K saja, yang ni M saja kan. Tapi untuk gabungan beberapa asas tu maksudnya dalam satu soalan ada 2 atau lebih asas. Okay, cara dia step yang perlu buat adalah kumpulkan nombor atau sebutan algebra dengan asas yang sama tu terlebih dahulu. Maksudnya kena susun. Kita buat listing balik lah maksudnya. Okay, lepas kita dah susunkan semula, arrange balik, barulah kita tambahkan indeks tu. Okay, ni contoh Okay, tengok yang ni So, M kuasa 3 darab dengan N kuasa 2, darab dengan M kuasa 4, darab dengan N kuasa 5 kan. Sini ada M, sini ada M. Ada N, sini ada N. Maksudnya dia ada 2 pasangan. So, kumpulkan ikut asas yang sama. So, M kuasa 3, dia sama dengan M kuasa 4. So, alih biar dia duduk sebelah. Sama juga dengan N kuasa 2, dia sama dengan N kuasa 5. So, letak tepat kat situ. So, dapatlah M kuasa 7. Okay, darab dengan N kuasa 7. Darab tu dia tak hilang sebab apa? Sebab M dengan N dia tak boleh tambah. Dia tak boleh gabung lah maksudnya. So dia punya last kali soalan, dia punya jawapan pun masih lagi kekal M dan N tu. Tidak boleh dipermudahkan, tak boleh gabung maksudnya. Okay, tanpa membuang masa kita terus kepada latihan Nyatakan dalam bentuk indeks yang paling ringkas. Ini teacher nak awak saling dalam buku. Sama-sama buatlah, teacher bagi masa. Yang tadi pun teacher minta awak saling Jangan ingat teacher. Dia ingat nak kabur awak. Teacher nak suruh awak saling kau uji minda tadi. Muka surat 6. Bukan surat 6. Kejap awak salah kerjaan. 1.2.
Allah, tak ada lah kat sini. Tak apalah, awak buat dulu soalan yang tadi tu. Yang ni dulu. Okey, salin sekejap. Uji minda 1.2P. Muka surat 8 Muka surat 8. Tinggallah sikit ruang. Soalan A, lepas tu tinggal sikit ruang dalam 3-4 baris ke. Salin sampai soalan D.
Okey, soalan yang ni, yang tekan indeks ni. Um, Teacher terangkan, lepas tu kita stop lah kelas kan. Sekejap. Okey, ni soalan dia yang kita nak bincangkan ni, yang kita nak sama-sama faham ni. Soalan nombor 1, nyatakan dalam bentuk indeks sebagai paling ringkas. Soalan A, 5 kuasa 4. Soalan A, 5 kuasa 4. Okey, kita susun dulu. Kuasa 3. Darab 9. Kuasa 2. Okey. So bila kita dah susun ikut asas yang sama, so permudahkan 5 kuasa 4. So 5 tulis sekali. Okey, kuasa 4. Tambah dah dengan 1. Okey, tambah dengan 1. Darab. Ditambah Darab 9. Kuasa 3 tambah 2. Okey. So jawapan dia awak akan dapat 5. 5 berapa? 5 kuasa 5 darab 9 kuasa 5. Ya betul. 5 kuasa 5 darab 9 kuasa 5. Okey, soalan B. Soalan B. 0.4, susun dulu. Tapi kalau ikutkan kena susun kan, tapi teacher ringkaskan kan. Oh ni, 0.4 kan, dia ada berapa gang dia. 0.4 ada berapa gang? 1, 2 kan. Okay, so teacher terus je. Teacher dah susun dah ni, teacher terus je tulis. 2 tambah dengan 1. Okay, darab 1.2. Okay. Ni the gang dia, yang ni gang dia, yang ni gang dia kan. Oops. Okay, yang ni gang dia. So tulislah. Yang ni 1.2 ni kuasa 3. Tambah 5. Tambah 1. So dapatlah 0.4. Oops. 0.3, 0.4 kuasa 3 darab 1.2 kuasa 9. Oh ya, tadi tu, yang tadi tu duk ringkas lagi. Dia ringkas dia tanpa darab. So awak kena buat macam ni, 5 kuasa 5, ni jawapan last dia. Kuasa 5, 9 kuasa 5. Gini baru betul. Sebab apa? Sebab kalau darab tu kita tinggal dia macam ni, maksudnya kita masih belum selesai soalan. Masih dalam proses mengira. So nak faham, nak bagi dia punya jawapan akhir tu, kena buang darab tu. So sama kes dengan yang ni, kita tulis jawapan akhir tu tanpa ada darab. Kuasa 3 1.2 9. Selesai.
Itu. Jelas tak? Jelas. Soalan C. Macam mana selesai soalan C? Soalan C. Nak habis masa dah 5 minit lagi. Teacher nak stop. Soalan yang seterusnya ni, soalan ni. Keluar kejap. Okey, soalan C ni. Sama je step dia awak. Awak tengok dia punya index. Dia punya asas, sorry. Dia punya asas. So asas dia kalau dia ada gabungan huruf dengan juga nombor, dia punya sebutan algebra dan juga nombor, awak jangan tengok nombor. Tengok dia punya ni sebutan algebra dia. X, Y, X, Y. So kita kumpulkanlah. 12, X, kuasa 5. Kumpulkan. Yang ni X, yang ni geng dia dengan X kan. So, letaklah setepak. 1/2. Renyok. Ni. Setepak. Lepas tu, yang ni pulak. Yang ni pulak geng dia. Darab. Y kuasa 3. Darab 2/3. Y kuasa 4. Okey, lepas tu sama dengan yang ni. Kan kita belajar dah. 12. Lepas tu pasal ni ada Y. Y ni ada 1 kat depan kan. Okey, yang ni 1/2, yang ni 2/3. Okey, yang ni nak bagi tahu kalau darab kan. Kita boleh je selesai walaupun indeks dia asal dia sama, betul tak? So, nak cakap apa nak teacher nak sampaikan pada awak ni. Ni kan dia punya mana error. Yang ni teacher nak kapal ni. Kan sini ada 12 X kuasa 5. Darab dengan Y kuasa 3. Darab 1/2 X. Darab 2/3 Y kuasa 4. Kita nak kumpulkan. Kenapa kita kumpulkan ikut kategori dia? Asas dia sama. Sebab kita nak pemudahkan dia punya indeks kan, betul tak? Indeks dia ni. Indeks dia 5, 3, ini 1, sini 4 kan? Kita nak kumpul, nak kumpul setepat supaya kita boleh pemudahkan dia punya indeks. Tetapi dia punya asas macam 12, 1/2 dengan 2/3 ni, awak boleh sahaja gabungkan walaupun dia punya asas tidak sama. Faham tak? Contohnya, sini 12X, sini 2/3 Y. Memang Y kat sini ada X. Berbeza dia punya asas, tetapi nombor kat depan dia tidak ada masalah kalau kita gabung. Jadi, letaklah setepak dia punya asas dia tu. Faham tak? Faham? Faham tak teacher sedang membebel ini? Faham. Ni kita kumpul je sekali. Walaupun dia tak sama, biar dia lah. Memanglah kita belajar kan. Kita belajar dah kan yang berkait dengan darab ni. Mana pernah kita belajar darab tu ikut geng-geng dia nak suruh sama nombor. Mana ada? Mana ada kan. Kita darab tu memang kita boleh, tak kira berapa juta pun nombor tu, kita boleh darab sekaligus. Allah tu tulisan teacher pun. Agak awak faham lah Itu benar tulisan teacher ni. Sekejap, ulang mula. Saya kejar masa ni. Nak stop kelas dah. 1/3 darab 2/3.
Okey gitu. Lepas tu sini X kan? X. Okey letaklah X. Yang X ni asal sama tu baru kita kumpul ikut indeks dia. Kalau contohnya X ni kuasa dengan 5. So biarlah dia duduk dengan asas yang sama je. So yang ni X ni kuasa 1. Barulah kita ikut geng dia. 1. Dah tu jangan lagi tambah pula dengan Y ni kuasa 3 ni. Tak boleh. Y tu 3 tu milik Y. So letak sekali lagi. Darab Y kuasa 3 tambah 4. Okey. So 12 darab dengan 1 dapat berapa? Darab dengan 1/2 pula dapat berapa? Tu dapat berapa? Darab dengan 2/3 dapat berapa? Siapa boleh tolong teacher? 4. Okey 4. Tulis sekali 4. Okey X. X kuasa berapa? Pemudahkan. 6. Ya. Y 7. 7. So ni jawapan dia. Jelas tak? Jelas. Ada apa-apa soalan sebelum kita stop? Soalan D? Soalan D, apa yang perlu kita buat dengan negatif 2? 1/4, 3. Boleh tak sesiapa tolong kira? Lepas tu post kat Telegram, teacher nak tunjuk. Nak bagi out glamour kejap ni. Glamour dia baik. Out share, dapat ilmu, dapat pahala. Ada sesiapa yang tengah kira? Kat tangan sikit. Dua minit lagi. Patut berfikir ni. Soalan last. Soalan D. Berapa jawapan dia? Okay, thank you. Anis Nadira lagi. Anis Nadira. Okay, Anis bagi. Okay, ni jawapan dia. Untuk soalan D, negatif 2, kita kumpulkan negatif 2 darab dengan 3, darab dengan 1, darab dengan 1/4. Okay. Salah tak kalau kita tak susun dia? Macam Anis buat ni negatif 2, lepas tu tiba-tiba je dia lompat pergi ke 3. Salah. Okay. Ada sesiapa lagi nak jawab? Okay, soalan teacher 3 contoh negatif 2 darab dengan 3 sama tak dengan 3 darab negatif 2? Sama tak? Negatif 2 kita darab dengan 3 sama tak dengan 3 darab dengan negatif 2? Sama atau tidak jawapan dia? Sama. Okay, bermaksud kita tak susun ikut turutan pun tak salah. Dia tetap dapat jawapan yang sama kan? Untuk darab tidak ada masalah. Tapi untuk tambah tolak, bahagi, tak boleh kalau dia ikut turutan dia dapat jawapan yang lain. Darab dia special sikit, dia tak kisah
Kita duk susun ikut turutan pun tak ada masalah, tetap dapat jawapan yang sama. So, apa yang Anis buat ni betul lah. Tak ada masalah. Nak ikut turutan pun boleh, tak ikut turutan pun tak apa. Macam Anis ni dia buat by asas tu dia susun ikut asas. Ya. Jawapan saya tu terbalik. Terbalik, benda yang terbalik. K ke? Tak, negatif 3/2 bukan 2/3. Oh, ya. Tak apa. Nanti kita kira kan. Okay, terima kasih. Yang ni betul dah Lepas tu K kuasa 5 darab dengan K kuasa 1. Mana K kuasa 1? Okay, yang ni. Yang ni K kuasa 1. Nampak tak awak Oh. Nampak je rasa. Ni yang 3K ni, K tu kuasa 1. So that's why lah Anis buat ni, K tu kuasa 5 darab dengan K kuasa 1, K darab P kuasa 6 darab P kuasa 5 disusun. So bila kita pemudahkan yang ni dapat 3, negatif 3/2. K kuasa dengan 5 tambah 1 dapat 6. P kuasa dengan 6 tambah 5 dapat 11, betul. Yang ni tersilap sikit lah. Tapi jawapan dia jawapan yang betul dia duduk sini kan, betul tak? Jawapan dia 3/2, negatif 3/2. K kuasa 6, P kuasa 11. So tahniah Anis tak apa, tersilap dalam kelas tak ada masalah. Okay, so harap awak fahamlah apa yang Teacher ajar hari ni berkait dengan indeks. Ada beberapa lagi konsep yang kita akan belajar untuk next week nanti, insyaAllah. Satu lagi, Dr. Siap Teacher, hari Ahad ni awak guna jadual hari Isnin kan? Nantilah ke Google awak rasa ni dia akan bagi tahu. So kita akan jumpa hari Ahad tu. Hari Isnin bersemuka nanti awak akan belajar maths dengan teacher sebab hari patutnya hari Ahad kan belajar kan. Tapi sebab bila tertukar dah jadual tu, jadual hari Ahad tu ke hari Isnin, so hari Isnin bersemuka tu teacher jumpalah awak. So kalau ada rezeki memang betul berubah tu, bolehlah kita belajar indeks ni secara bersemuka first time tu pada hari Isnin ni, insya-Allah. Okey, kita akhiri kelas dengan bacaan surah Al-As. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teacher. Thank you teacher. Welcome. Terima kasih teacher.